Hijaiyah. Hijaiyah. Sifat. Makrak sudah dah nak. Ini sifat. Ya. Muka surat 17. Sifat-sifat huruf hijaiyah. Dalam sebutan huruf, bila kita menyebut satu-satu huruf, maka dia tidak lari daripada dua. Yang pertama adalah makhraj. Makhraj kita telah lepas. Makhraj adalah tempat keluar. Tempat keluar huruf-huruf. Jadi ulama tajwid dia telah pun mana kata dia buat kajian ataupun dia huruf ni tubik kat mana. Huruf tertentu dia tubik kat mana tempat keluar dia. Seperti contohnya huruf ha, huruf ha. Dua huruf yang duduk pada makhraj halqum, tapi tak sama. Ada duduk atas sikit, ada duduk tengah sikit. Itu makhraj. Huruf ain, ya, huruf ain yang daripada dalam tekak, bukannya daripada rongga hidung. Macam sama-sama yang kebanyakan orang baca dengan cara yang salah. Jadi tiap-tiap itu adalah makhraj, tempat keluar huruf. Daripada lidah, daripada bibir, yang mana waktu kita beres dah, selesai dah. Maka hari ni kita nak tengok pada sifat-sifat huruf hijaiyah. Maka huruf hijaiyah ada dalam kitab kita ni dia tulis 17, ya, dan terbahagi kepada dua bahagian, iaitu sifat yang ada lawan dan sifat yang tak ada lawan. Ya. 17 ni hafsah. Ya. Sifat utama. Tapi kaji bila kita tengok dari 17 ni akan jumpa se lagi. Jadi semua sekali 18 18. Ya. Walaupun begitu, jumlah sifat ini dia tidak dia bukanlah satu yang qat'i ataupun muktamad. Memang 18 dah ada khilaf. Ulama-ulama tajwid khilaf pada menentukan sifat-sifat huruf hijaiyah. Ya. Maka ada satu kitab dia kata sifat huruf ni 20 sifat. Ni nama-nama sifat ni, ya. Banyak. Ya, banyak. Memang banyaklah. Ya. Tapi walaupun banyak, dia bukanlah tujuan kita ni untuk kita ingat nama-nama sifat ni dah. Ya. Dah ingat, memang dah ingatlah pada apa sifat, nama sifat ni baik dah apa sifat 20. Macam tu makna gitu. Hak tu hak wajib lagi. Ada bab akidah kita. Ada dalam tajwid, tak wajib kita ingat nama dia. Cumanya kita perlu tahu ciri-ciri dia. Sifat ni benda, sifat ni adalah menentukan ciri-ciri huruf. Dia akan membezakan. Contohnya apa? Nak beza huruf za dengan huruf zai. Za dengan zai. Ya? Apa perbezaan? Yang pertama makhraj, tempat keluar saat ni. Yang membezakan juga adalah sifat ni. Lain. Ya, sifat. Seperti nak bezakan
Ya, huruf sin dengan huruf shin. Ada beza dari sudut sifat, ada sudut beza daripada sudut makhraj, dan ada juga beza pada sifat. Seperti sin dengan huruf sad. Tu ada beza. Ya. Ta dengan ta. Nak beza. Ya. Jadi sifat-sifat inilah yang membezakan di antara satu huruf dengan satu huruf. Dan sekurang-kurang huruf ada sekurang-kurang sifat pada satu huruf ada 5 sifat. Ya, satu huruf hak paling sikit sekali 5 sifat. Hak paling banyak sekali atas sehuruf ke dia seorang 7 sifat. Jadi nanti kita akan jumpalah dalam huruf ni sifat dia banyak. Ya, maka dia akan bagi kesan pada sebut, kesan pada cara nak baca, cara kita nak bunyikan dia. Itu pada menyatakan sifat ni. Sifat ni macam saya sebut tadi, dia adalah ciri-ciri ya pada kita nak kata satu-satu huruf ni. Macam ni kita nak kenal dia. Kita kenal kereta. Kereta ada banyak jenis kereta. Ya. Sebut kereta orang akan nampak dah kereta. Ya. Tapi bila sebut kacil dengan potong saga dengan kacil, ada orang nampak dah. Kacil je kecek. Kecek tu benda, kecek tu sifat. Potong saga ni besar sikit. Besar sikit tu benda sifat. Ya. Maka bila mari kacil, orang akan nampak dahulu kereta tu kecek. Apa sifat dia? Tidak tinggal dah. Ada benda lagi pada kacil tu, contohnya sifat dia warna merah. Lepas tu benda lagi laju. Maka bila dia mari sana, 3 sifat ni duduk pada dia, ada lalu dah. Kecek, warna merah, laju. Bila sebut ada satu atas satu benda, dia mari sekaligus. Tidak lah orang kata dah, bukan kacil warna merah tu, laju tu, tapi apa besar. Ada apa sifat dia? Dok sifat yang ketinggal kat lain. Ada mesti bila kita sebut tu dia mari sekaligus. Dia mari sekaligus. Maka huruf pun gitu juga dah. Ya. Contohnya apabila kita sebut huruf sa, ihdinas siratal mustaqim, huruf sa, ihdinas maka ada pada huruf sa ni sifat safir nama dia, desiran. Ada pada dia isti'la. Lepas tu ada beberapa sifat lagi. Maka bila kita sebut ihdinas maka dah nampak dah dulu sifat-sifat dia, dengan tingginya, dengan tebalnya, dengan apa, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, dengan desirannya, begitu. Maka boleh beza lalu. Kalau dia orang tu baca ihdinas siratal mustaqim, dah cukup sifat. Patutnya ihdinas tebal, tapi dia baca ihdinas nipis. Maka telah salah sifat. Maka salah sifat orang pecah lalu. Huruf lain dah. Dah. Siratal lazi. Sebab apa bunyi lain kan? Z dengan Z. Pertama makhraj dia dok betul dah. Lepas tu sifat dia lari. Ya, itu yang membezakan. Jadi orang bila dengar boleh tahu, boleh can. Salah huruf, salah sifat. Waladdallin, bunyi lain. Bila bunyi lain, can dah dah. Salah sifat, ataupun salah makhraj, ataupun dia tukar huruf lain. Itu ya, itu adalah keperluan pada kita menyatakan sifat-sifat huruf ni, sebab kita nak membezakan. Ya.
Maka ada 17. Ya, 17 tu sifat yang utama. 18 lah sebenarnya semua sekali. Sebab di antara 17 ni nanti akan ada satu jumpa satu sifat. Ya, pada sifat yang berlawanan. Apa dia? Yang pertama, sifat yang berlawanan ada jahat. Lawannya adalah al-hams. Ya, sifat yang berkait dengan nafas. Ya, sifat yang berkait dengan nafas. Jahat lawannya hams. Okey. Kemudian syiddah lawannya rakhawah. Ya. Kalau jahat dengan hamas ni sifat kait dengan nafas ataupun dengan angin dalam mulut. Ya. Angin, bila kita sebut tubik angin, ni ada huruf-huruf dia. Bukan semua huruf yang ada tubik angin. Ada huruf yang kena tahan, kena sekat, dia tidak keluar angin padanya. Ya. Kemudian syiddah lawannya rakhawah. Ni adalah berkait dengan suara. Suara. Ada suara yang kita kena lepas. Ada suara yang kita kena sekat. Maka antara syiddah dengan rakhawah ni, dia nak tulis situ, dia ada nama dia tawassut. Tawassut. Muka surat sebelah ada kat dia. Ya, sifat tawassut ni. Kat sini dia tak tulis lagi. Ya. Antara syiddah dengan rakhawah itu, syiddah kita kena kita kena sekat suara. Rakhawah kena lepas suara. Maka antara sekat dengan lepas ni ada pertengahan, tawassut. Dok lepas sangat, dok keras, dok dekat sangat. Kayak gini. Nanti kita akan tengok ya, ini pengenalan pada sifat ni. Kemudian istifal lawannya isti'la. Kalau jahat hamah angin, syiddah rakhawah tawassut suara, istifal dengan isti'la kait dengan sifat yang duduk pada lidah. Lidah. Ya. Kemudian infitah dengan itbaq juga sifat yang berkait dengan lidah. Satu lagi isla' dan isma' pun berkait dengan lidah. Maka ada 6 sifat cara bak lidah. Ada 3 sifat berkait dengan suara. Ada 2 sifat yang berkait dengan pernafasan kita. Nafas. Ya. Okay. Kemudian ada sifat yang tidak berlawanan. Dia duduk pada satu huruf ataupun beberapa huruf yang tidak ada lawan. Ya. Seperti contohnya sifat safir. Ya. Safir, berdesis, ataupun Terengganu kita panggil desen. Dia ada beberapa huruf memang kena ada bunyi desen dia. Ya. Ada huruf yang takrir berulang. Ya. Kena ada getaran, berulang getar dia panggil. Ada huruf yang lin, lembut. Ya, ada huruf yang istitalah. Ya, istitalah ni memanjang pada sifat. Sifat istitalah. Ya. Ada sifat inhiraf. Ada sifat tafashi. Tafashi, dia tulis situ desiran angin. Dekatlah dengan sofir saat ni, tapi ada beza je. Ya. Kemudian ada sifat qalqalah. Ya, sifat qalqalah. Ini 7 sifat yang tidak berlawan. Ya. Di data nu ada 10, bawah ni ada 7. Data nu sebelah sebenarnya, ya, sebab dia tak tulis situ tawassut. Maka semua sekali ada 18 sifat yang insya-Allah kita akan tengok Kita tak ambil banyak-banyak lah. Sebab barang banyak ni, kalau kita nak tulah ke, ya, insya-Allah. Ya. Ada nak tanya, Pak? Tapi awak ni tak tanya lagi lah. Sebab apa? Sebab kita tak masuk lagi. Ya. Nanti kita masuk.
Eh